Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Selamat menyambut Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Boleh saya pinjam masa sahabat semua, terutama daripada GPK TNB? 10 minit saja. Saya nak 10 minit saja untuk saya berkongsi satu benda yang penting untuk rakan-rakan saya ya, daripada GPK TNB. Tunggu ya. 10 minit saja. Sahabat semua, hari ini saya bercakap mengenai reimagining culture ataupun RC di GPK. Kita akan roll down RC ini ke seluruh GPK, ke seluruh Jabatan Perkhidmatan Keselamatan TNB, dan kita akan melakukannya dengan acuan kita sendiri. Tetapi ia tidak lari daripada fokus sebenar RC daripada TNB. Kita tetap akan mengamalkan 6 nilai teras TNB itu, tetapi kita twist sedikit, terutamanya pola penceritaan, games, quiz, dan mungkin kita akan masukkan sedikit sebanyak role play. Kenapa kita buat begitu? Kerana kita nak supaya anggota-anggota kita dapat menghayati, appreciate. Apabila dia dapat menghayati, dia dapat mengamalkannya. Jika dia tidak dapat menghayati, dia tidak dapat menghargainya, dia tidak dapat mengamalkan. Itulah tujuannya apabila kita buat ikut acuan kita sendiri. Kita nak supaya anggota kerja kita dapat menghayati, dapat menghargai, dan seterusnya dapat mengamalkan RC dalam GPK. Dan untuk tujuan ini juga, mungkin kita boleh melihat skim kawalan dadah dan disiplin ataupun SKDD itu sebagai tools atau alat untuk kita merencanakan RC di peringkat GPK. Malah kalau kita melihat SKDD itu sendiri apabila diwujudkan, dia menunjukkan keprihatinan pengurusan kepada warga kerja kita, warga kerja GPK kita. Sebagai contoh, jika kita dapat melahirkan warga kerja yang tinggi tahap disiplinnya, yang bebas daripada penyalahgunaan rasuah, secara tidak langsung dia telah menyentuh beberapa aspek dalam 6 nilai teras, umpamanya integriti, profesional, dan mengutamakan pelanggan. Tidakkah itu juga sebahagian daripada nilai teras yang perlu kita amalkan? Malah kalau kita nak bercakap tentang SKDD ni dan kaitannya dengan 6 nilai teras TNB, banyak lagi yang kita boleh bincangkan tentang kaitan SKDD dengan 6 nilai teras TNB. Apabila kita dapat memberi teguran kepada pekerja-pekerja TNB ini dan dia menerima teguran itu dan dia mengamalkan teguran itu sebenarnya satu ilmu, satu peringatan dan satu ilmu kepada mereka. Mungkin selama ini mereka tidak faham, mereka tidak tahu sebab tidak ada peringatan, tidak ada ilmu yang diberikan kepada mereka. Tetapi asbab teguran kita itu menjadikan dia satu ilmu yang bermanfaat dan mereka amalkan, maka kebaikannya akan sampai kepada kita juga. Dalam bentuk mana? Dalam bentuk pahala yang akan kita dapat sepanjang hayat selagi mereka terus mengamalkan ilmu ataupun teguran ataupun peringatan yang kita berikan tadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila meninggalnya seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Apakah 3 perkara itu? Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Dan yang ketiga, anak-anak yang soleh yang terus mendoakan kepada kita. Sahabat, bayangkan, ilmu yang kita bagi melalui teguran dan peringatan itu terus diamalkan oleh orang yang menerima teguran tadi, dan apabila kita meninggal dalam kubur besok, dan jika amalan ilmu itu terus diamalkan, ingat, kebaikannya itu, pahala itu akan terus mengalir kepada kita sampai ke dalam kubur kepada kita. Tidakkah kita suka? Tidakkah kita nak perkara itu berlaku kepada kita? Kita bukan pensyarah, kita bukan ustaz. Kita bukan pensyarah, kita bukan ustaz. Tetapi masih ada ilmu yang bermanfaat yang boleh mengalirkan pahala kepada kita setelah kita meninggal besok. Ya? Jadi apa yang perlu kita tunggu lagi? Kenapa tak kita laksanakan amalan 6 nilai teras ini dengan cara kita? Kita tak perlu melakukan perkara-perkara yang besar, tetapi kita hanya melakukan perkara yang kecil tapi signifikan yang penting, yang memberi kesan yang baik. Kemudian kita buat
sehingga dia berbekas di hati orang yang menerima teguran kita tadi. Okey? Dan insya-Allah pahalanya akan tetap mengalir kepada kita selama-lamanya. Tidakkah kita nak? Kita tak perlu membuat perkara yang besar-besar, yang kecil saja. Jadi, susahkah kita nak melakukan perkara yang kecil tetapi signifikan ini? Senang, tak susah sebenarnya. Umpamanya, saya bagi satu contoh lain. Rakan-rakan kita yang bertugas di lobi HQ. Okay? Setiap hari, apabila saya melangkah masuk ke dalam lobi itu, rakan-rakan kita tadi terus memberi salam. Assalamualaikum, Tuan. Bagaimana perasaan saya? Dan saya yakin pengalaman yang indah itu juga turut dirasai oleh lain-lain pegawai pengurusan TNB. Apa salahnya hari ini, mulai sekarang, kita panjangkan pengalaman yang indah itu kepada semua pekerja TNB, kepada semua staf TNB, terutamanya pelawat yang datang untuk berurusan dengan kita. Ya? Apabila kita nampak saja pelawat itu melangkah masuk ataupun staf TNB itu melangkah masuk, kita terus Assalamualaikum. Dan apabila kita nampak umpamanya mana-mana pelawat yang datang untuk berurusan dengan kita dan melepasi saja pintu lobi itu, kita bangun, kita ucapkan, Assalamualaikum Tuan, apa boleh saya bantu? Itu lebih baik daripada kita menunggu di kaunter kita itu dan membiar dia menapak 20-30 langkah sampai kepada kita dan kita bertanya, ya cik, nak jumpa dengan siapa? Ada perbezaan tak? Kalau di jauhan itu, kita telah menegurnya dengan sopan dan kita bertanya dia, apa yang boleh saya bantu? Tidakkah itu telah mencerminkan tahap profesionalisme kita dan mengutamakan pelanggan? Percayalah, di saat kita memberi salam di kejauhan itu, dia telah merasa welcome, dihargai, kunjungan itu dihargai. Dan apabila dia berjumpa dengan mana-mana pegawai tinggi di TNB, termasuk pengurusi ataupun CEO, dia akan bercakap tak tentang pengalaman indahnya ini? Dan tentu dia akan bercakap. Dan kemungkinan juga apabila dia berhubung dengan orang di luar sana, dia akan menceritakan pengalaman indahnya itu apabila berurusan dengan TNB, bermula daripada lobi lagi. Tidakkah itu yang kita nak? Itu adalah amalan budaya daripada budaya teras TNB, 6 daripada budaya teras TNB. Kita tak perlu melakukan yang besar, tapi kita lakukanlah yang kecil tetapi signifikan dan biar dia ada berbekas di hati dan insya-Allah pahalanya itu akan mengalir sepanjang masa, terutama apabila kita telah meninggal dunia besok. Sebab ia adalah satu ilmu, peringatan itu adalah satu ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk mereka yang menerima teguran kita. Ya? Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Renung-renungkanlah. Kita amalkan budaya RC, budaya 6 nilai teras TNB ini mengikut acuan dan budaya kita. Lakukan yang pertama, lakukan dengan perkara yang kecil tapi signifikan. Tak perlu kita nak robah yang besar-besar. Perkara kecil saja. Lakukan yang kecil tapi signifikan dan biar ia berbekas di hati. Berbekas di hati orang yang menerima teguran kita dan orang yang melihat tindakan kita. Dan insya-Allah apabila ilmu yang bermanfaat itu, peringatan yang bermanfaat itu diikuti dan diamalkan oleh orang yang menerima teguran kita, pahalanya akan tetap mengalir. Kita akan tetap merasainya walaupun kita telah meninggal dunia satu ketika besok. Ya rakan-rakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.